Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jelas kan? Welcome back. Selamat kembali semula kita ber-PDPR. Hari ini kita masuk subjek ekonomi tingkatan 4E. Alright. So, cikgu akan share skrin seperti biasa. Nanti cikgu lupa. So, cikgu awal-awal mau share skrin. So sebelum cikgu masuk di subtopik yang baru, cikgu imbas kembali apa yang kita belajar kelas terakhir sebelum cuti, sebelum cuti seminggu. So kamu boleh buka buku teks page 158. Cikgu pun kasih tengok kamu di sinilah. So ini adalah hari berapa? Hari Khamis lepas. Khamis sebelum kita cuti. So apa yang kita belajar pada hari tersebut berkaitan dengan konsep pendapatan boleh guna. Konsep pendapatan boleh guna. Apa yang dimaksudkan dengan konsep pendapatan boleh guna? Konsep pendapatan boleh guna ini, paling senang, kita rumuskan dia menggunakan satu formula atau satu rumus, iaitu pendapatan boleh guna bersamaan dengan atau equal pendapatan individu tolak potongan wajib. So sekiranya kamu ditanya, ditanya bagaimana pendapatan boleh guna. So kalau sekiranya lah ada soalan macam ni kan, ini adalah contohnya lah. Ini adalah pendapatan dan potongan wajib Encik Zaidi pada bulan Januari. So ini adalah pendapatan gaji RM6,000. Sekiranya diberikan allowance, dia akan jadi sebagai pendapatan lah. So macam kamu tahu tadi, rumus dia pendapatan boleh guna, atau kalau cikgu senang PBG lah. PBG equal to PI minus PW. Itu untuk kamu ingat lah. Pendapatan boleh guna, potongan individu equal to potongan individu tolak potongan wajib. Ini adalah pendapatan. So ini adalah selalunya akan ada potongan wajib. Kita sudah belajar KWSP, Perkeso, zakat for Muslim, cukai pendapatan atau LHDN. Selalunya ini memang ada. So bila kamu tolak, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena kira dulu total atau jumlah pendapatan. So 6,000, gaji tambah allowance pengangkutan tambah allowance perumahan. Yang allowance ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Dia ikut tempat kamu bekerja lah. Kadang gaji sahaja. So jumlah pendapatan RM7,000. So sekarang kamu kena jumlahkan potongan wajib. Potongan KWSP 770. Potongan Perkeso yang ini, potongan zakat dengan potongan LHDN atau cukai pendapatan atau income tax. So
Bila kamu tambah semua, ini adalah potongan wajib kamu, RM947.50. Okay. Dan lepas tu baru kamu kira jumlah pendapatan tolak dengan jumlah potongan wajib. Dan ini adalah PBG atau pendapatan boleh guna, RM6,052.50. Maksudnya pendapatan boleh guna yang masuk ke dalam bank Encik Zaidi ni. Okay. So dia memang automatic. Automatic dipotong, then baru masuk ke dalam, baru di bank in ke dalam bank Encik Zaidi. Ini adalah yang akan diterima. Okay, PBG atau pendapatan boleh guna. Okay, itu adalah cara untuk kamu kira PBG. Okay, macam sebelum cuti hari tu, cikgu sudah lihatkan kamu website untuk potongan wajib. Okay, KWSP. Okay, so dia ada 5 lah. KWSP, caruman KWSP, zakat, perkeso dengan LHDN atau cukai pendapatan perseorangan. Okay, ini cikgu sudah bincangkan lah. Okay, so dia memang penting. Kalau kamu sudah bekerja selepas ini, kalau kamu habis SPM, okay, kalau kamu mau bekerja ataupun kamu mau tunggu result kan dan kamu kerja, selalunya kamu kena ada at least ada 2 ni. Okay. Sebab kalau LHDN ni dia ikut kamu punya pendapatan. Kalau pendapatan kamu besar, baru kamu akan dikenakan income tax. Okay. Tetapi walaupun gaji kamu 1,000, okay, 1,200, okay. Cikgu tidak silap cikgu sekarang minimum tidak silap lah 1,200. So kamu perlu ada potongan EPF dengan perkeso, SOCSO dan SIP. Dalam perkeso dia ada SOCSO dan SIP. Dia lebih kurang macam insurans lah, lebih kurang untuk pekerja. Okay. Selalunya mesti ada 2 ni lah. Okay. Sebenarnya untuk kebajikan seseorang pekerja. Okay. So okay, itu yang cikgu imbas kembalilah apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okay, hari ini kita akan masuk subtopik. Okay, 3.3.3 iaitu keperluan dan kehendak. Okay. Okay, kamu boleh buka page 168. Okay. Kalau dalam buku teks kamu lah. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan keperluan? Apa yang dimaksudkan dengan kehendak? Okay. Dan apa perbezaan yang sebenarnya lah keperluan dan kehendak? Okay. So sebuah isi rumah tu dia memerlukan pendapatan, okay, untuk pelbagai perbelanjaan keperluan dan kehendak. Okay. Biasanya yang inilah perbelanjaan sesebuah keluarga. Of course lah ada bil, kita perlu bayar, belanja kita perlu bayar bil air, bil elektrik, okay, telefon, okay. Kalau kalau sewa rumah, kita perlu bayar setiap bulan, okay. Kalau ada kereta, kita perlu bayar ansuran kereta bulan-bulan, okay. Lepas tu, okay, sekarang tidak boleh bercuti lah, COVID kan. Kalau rasanya tidak musim COVID, kalau musim-musim cuti mesti ada, kadang-kadang ada juga sesebuah keluarga tu dia buat ada bercuti ke Kundasang kan, contoh. Okay. Lepas tu untuk sekarang PDPR, okay, parents dia banyaklah beli telefon bimbit untuk anak untuk senang ber-PDPR, okay, komputer, laptop. Ada yang join.
Okay, so itu adalah makanan, minuman. Okay, itu adalah keperluan dan kehendak. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan keperluan? Okay, okay, di sini kita akan nampak apa yang dimaksudkan dengan keperluan, apa yang dimaksudkan dengan kehendak. Okey, keperluan ni dia adalah keperluan asas yang wajib dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan seharian. Okey, sebagai contoh pakaian, tempat tinggal, itu keperluan asas lah. Kalau tidak ada tempat tinggal, macam mana kita mau hidupkan? Okey, makanan tu memang adalah keperluan. Bagaimana pula kehendak? Kehendak ni ialah perkara yang tidak wajib untuk dipenuhi. Okey, tujuan kehendak ni adalah untuk hidup lebih selesa. Okey, itu adalah kehendak. Maksudnya kamu ada pilihan mahu benda tu atau tidak. So itu adalah kehendak. Okey, kita tengok sini apa perbezaan dia. Okay, kalau soalan dia tanya, okay, apa perbezaan? Berikan 3 perbezaan antara keperluan dengan kehendak. Okay, so ini adalah, okay, kamu boleh lihatlah. Okay, yang baru masuk, kamu boleh buka buku teks, buka surat 168. Okay, subtopik 3.3.3 iaitu keperluan dan kehendak. Okay, okay, so kita tengoklah keperluan. Okay, keperluan ini adalah perkara asas yang mesti dipenuhi. Okay. Okay, kalau kehendak, perkara yang tidak semestinya dipenuhi. Maksudnya kamu ada pilihan. Okay, itu adalah kehendak. Okay, yang kedua, keperluan adalah untuk meneruskan, tujuan dia untuk meneruskan kehidupan. Kalau kehendak, untuk hidup lebih selesa. Contohnya lah, tempat tinggal kan. Okay. Kalau keperluan yang penting ada tempat tinggal, bersyukur sudah. Okay. Kalau kehendak, mahu yang rumah tu mesti ada aircon, sejuk, selesa, sebagai contoh. Okay. Itu adalah kehendak kamu. Okay. Alright. Yang ketiga, bilangan untuk keperluan ni dia sangat terhad lah. Okay, untuk kehendak tidak terhad. Senang saja yang ni kamu ingatlah apa perbezaan dia. Okay, keperluan sangat mudah untuk dipenuhi sebab dia sangat terhad. Dia mudah untuk dipenuhi. Kalau kehendak kita sukar untuk penuhi sebab itu adalah pilihan kita. Okay, yang kelima, untuk keperluan, harga barang keperluan seperti barang makanan asasi dikawal oleh kerajaan. Okay. Kalau kehendak ni dia tidak dikawal oleh kerajaan. Okay. Yang seterusnya, perbezaan dia untuk keperluan, dia perlu dipenuhi oleh semua orang dan tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Okay. Okay. Untuk kehendak, dia tidak perlu dipenuhi oleh semua orang dan dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Contohnya beli kereta kan. Kereta di banyak jenis. Okay. Kereta. Lagi besar pendapatan, lagi mahal tu kereta kan. Okay. Lepas tu pakej pelancongan. Okay. Itu adalah kehendak untuk melancong. Okay. Dia ada 2 kehendak lah. Kan? Dia ada 2 pilihan kan. Mahu melancong, duduk rumah ataupun pergi melancong. Tapi sekarang memang tidak boleh sebab musim COVID. Okay. Dan telefon bimbit. Okay. Itu juga kehendak. Tapi telefon bimbit, so sekarang telefon bimbit pun sudah menjadi satu keperluan. Lebih-lebih lagi sekarang kan PDPR kan, so kena ada telefon bimbit. Tetapi dia akan jadi kehendak
So bila telefon bimbit tu dia banyak kan, banyak brand. Mau juga iPhone, iPhone yang paling latest. Okay, itu dipengaruhi oleh kehendak, pilihan. Okay, so ini adalah perbezaan antara keperluan dan kehendak. Okay. Okay, kalau kamu tengok di sini kan ada dalam fokus. Keperluan ialah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk meneruskan kehidupan. Kalau kehendak ni dia keinginan atau pilihan atau keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. So kamu tahulah kalau ada soalan, berikan maksud keperluan dan kehendak. So ini adalah jawapan dia. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan dan kehendak. Okey. Okay, so kita masuk subtopik 3.3.4, penggunaan pendapatan individu. Okay. Okay. So sebelum cuti kamu sudah belajar berkaitan dengan PBG. Penggunaan apa? Pendapatan boleh guna PBG. Okey, rumus dia rumus pendapatan tolak potongan wajib seperti EPF, perkeso, zakat for Muslim, LHDN, okey, atau cukai pendapatan atau income tax. Okey, itu adalah potongan wajib. So sekarang kita akan masuk kepada penggunaan pendapatan individu. Okey. Okey, pendapatan boleh guna yang diterima oleh individu akan digunakan untuk membeli barang, perkhidmatan untuk bagi memenuhi keperluan dan kehendak tadi yang kita belajarkan. Okey, pendapatan perbelanjaan ini dikenali sebagai perbelanjaan penggunaan. Okey, baki pendapatan boleh guna atau baki PBG yang tidak dibelanjakan dikenali sebagai tabungan. Okey. Okey, tadi minggu lepas dan tadi cikgu sudah imbaskan sikit apa yang kita belajar pada kelas sebelum ini. Okey, PBG dia adalah pendapatan tolak dengan potongan wajib. So bila kamu sudah, contohnya lah gaji kamu 7,000 dan potongan wajib dalam 1,000, so kamu punya PBG adalah RM6,000. 7,000 tolak RM1,000, kamu dapat RM6,000. So RM6,000 tu adalah PBG atau pendapatan boleh guna yang kamu boleh belanjakan. So, okey, dalam subtopik 3.34 ni, okey, dia bagi tahu di sini baki pendapatan atau baki PBG yang tidak dibelanjakan adalah sebagai tabungan. Selalunya, okey, contohnya dalam gaji, okey, PBG kamu RM6,000 yang macam cikgu bagi tahu tadilah selepas sudah tolak potongan wajib. Okey, then kamu belanjakan, okey, so tinggal RM500 daripada RM6,000. So itu dikenali sebagai tabung lah. Maksudnya kamu punya saving, okey, untuk kamu menabung. Okey. So okey, rumus untuk PBG, okey, oleh itu pendapatan boleh digunakan untuk perbelanjaan penggunaan dan tabungan. Okey. So PBG, okey, bersamaan dengan perbelanjaan penggunaan tambah tabungan. Okey, perbelanjaan penggunaan individu terdiri daripada perbelanjaan untuk membeli barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan. Okey, so perbelanjaan penggunaan individu dia ada 3 lah. Okey, terbagi kepada 3 untuk membeli perbelanjaan untuk membeli barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan. Okey.
So bila ada baki, itu adalah saving kamu atau tabung kamu. Okay, perbelanjaan terhadap barang tahan lama. Pengguna dia membeli pelbagai barang tahan lama seperti kereta, perabot, barang elektrik, okay. So itu adalah barang yang tahan lama. TV kan, TV kamu beli pun cikgu rasa dalam selagi TV tu tidak rosak, selagi itulah kita tidak beli kan. Okay, selanjutnya akan 5 tahun, 10 tahun. Okay, bila rosak barulah kita beli. Sama juga macam laptop. Okay, itu adalah barang yang tahan lama. Okay, ciri-ciri barang tahan lama ni dia tempoh penggunaan melebihi 1 tahun. Okay, dan dia memang melibatkan perbelanjaan yang besar. Lagi mahal benda barang tu, mungkin selalunya akan lebih lamalah kita guna. Okay. Okay, perbelanjaan yang terhadap barang tidak tahan lama biasanya makanan lah. Okay, yang kurang daripada 1 bulan. Tapi kalau makanan-makanan ni dia hanya melibatkan perbelanjaan yang kecil. Kamu ingat sajalah yang ini ciri-ciri dia. Okay. Perbelanjaan terhadap perkhidmatan atau servis. Biasanya ada juga rumah yang ada Unify, internet, itu adalah servis. Okay. Elektrik, okay, itu adalah perbelanjaan. Kalau di Sabah apa? SESB. Okay, Sabah Electricity Sendirian Berhad, SESB, air kan, semua bil tu kamu perlu bayar. Okay, bil utilities lah, bil air, bil elektrik. Okay, itu adalah perbelanjaan terhadap perkhidmatan. Okay, macam kamu mau melancong di Semenanjung, okay, kamu perlu fly lah, perlu naik flight. Okay, so apa servis dia? Dia adalah kapal terbang lah, Air Asia, Malaysian Airlines. Okay, itu adalah, okay, so ada 3 ni lah. Okay, ini adalah perbelanjaan penggunaan individu. Okay. Okay, kita tengok pula subtopik yang 3.3.5 iaitu faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Apa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk corak perbelanjaan? Okay. Okay, perbelanjaan pengguna memainkan peranan yang penting. Okay, so dia akan memberi kesan positif lah kepada ekonomi Malaysia lah. Okay. Okay, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan isi rumah. Okay, sebenarnya dia kamu boleh fikir logik lah. Okay. Okay, apa faktor yang mempengaruhi? Of course lah pendapatan. Lebih besar pendapatan, lebih besarlah perbelanjaan isi rumah. Okay. Okay. Harga. Okay. Harga juga memainkan peranan. Okay. Kalau harga tu lagi murah, lagi kita mau beli. Itu juga adalah buat stok kan. Kalau harga. Okay. Pengiklanan dan pemasaran. Kadang-kadang iklan tu dia memang sangat-sangat menarik. Kadang-kadang kita sebagai pengguna terus yang macam mahu membeli disebabkan cara iklan dan pemasaran, marketing tu hebat. Okay. Barang pengganti, ini nanti kita tengok. Okay, kita juga pernah belajar di bab 2 ni berkaitan dengan barang pengganti, cita rasa dan segmen pasaran. Okay, so kita masuk pada pendapatan dulu. Okay. Okay, pendapatan ni dia maksudnya kuasa beli pengguna lah. Lebih tinggi pendapatan, corak perbelanjaan tu lebih lagi tinggi lah. Okay.
Okey, itu berkaitan dengan pendapatan. Okey. Tengok sini. Okey, kita bezakan di sini kan. Okey, kalau keluarga Encik Maniam ni, kamu tengok sini. Okey, pendapatan RM12,000. Okey, kalau Encik Stephen ni pendapatan RM3,000. So bila kamu lihat dia punya perbelanjaan, memang nampak berbeza lah sebab dia mesti bergantung kepada pendapatan. Okey, kalau pendapatan Encik Maniam ni, okey, keluarga Encik Maniam tengok perbelanjaan dia. Okey, kita tengok ansuran kereta 1,500. Okey, kalau Encik Stephen ansuran kereta dia 500 sahaja. Okey. So itu nampaklah dia punya ansuran rumah pun okey untuk Encik Maniam 2,000. Okey, untuk Encik Stephen 1,200. So maksudnya memang mempengaruhilah, lagi tinggi pendapatan perbelanjaan lagi tinggi. Okey. Okey, harga pula. Harga barang, okey, yang ini kita belajar di topik 2. Okey. Okey, harga barang akan meningkat apabila permintaan melebihi penawaran. Okey, dan sebaliknya, harga barang akan menurun apabila penawaran melebihi permintaan. Okey. So kalau harga barang tu okey, sesuatu harga barang tu sangat-sangat murah. So permintaan tu lagi banyaklah. So ramai yang berpendapatan kecil pun boleh membeli. Okey. So kalau sekiranya harga sesuatu barang tu murah atau menurun. Okey, barang pengganti. Okey. Di sini dia bagi contoh dua barang yang mempunyai fungsi penggunaan yang sama, misalnya sayur sawi dan bayam. Okey. Ataupun paling contohnya ayam dengan daging. Okey. Okey, daging ayam dengan daging contoh daging kambing. Okey. Daging kambing dia lebih mahal daripada daging ayam. So okey, kita boleh tukar kepada bukanlah daging. Daging ayam dengan ikan. Okey. So sekiranya ayam lebih mahal, okey. So kamu boleh beli ikan, okey, dan sebaliknya. Kamu boleh menjadi ikan dengan ayam tu boleh jadi sebagai barang pengganti. Okey. Itu maksud barang pengganti. Okey, pengiklanan dan pemasaran. Okey. Ya, ini kalau kamu punya pengiklanan dan pemasaran tu lebih hebat lah. Okay, so akan menarik minat pembeli. Okay, pemasaran merupakan aktiviti menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna. Okay, so pengguna, kaedah pemasaran barang yang digunakan oleh pengeluar akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Pengguna gemar membeli barang yang mudah diperoleh dan bermutu serta dijual dengan harga yang berpatutan. Okay, so ini adalah pemasaran lah. Okay, ini yang sekarang lah kan, sebab kita pun banyak sekarang lebih kepada online. Okay, kamu buka laman web yang berkaitan, pilih produk, sini pasaran dia sangat-sangat ni lah kan. Okay, hebat. Okay, kamu buka Shopee, add to cart, bayar, terus penghantaran. Tunggu saja barang sampai di rumah. Okay. So macam Shopee dia memang hebatlah, dia punya promotion, dia punya pengiklanan. Okay. Itu adalah masuk kepada pemasaran dan pengiklanan. Okay, pengiklanan ni dia merupakan satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk. Okay. Dia juga mempengaruhi, kita juga boleh terpengaruh, kita sebagai pengguna, sebagai
pembeli ni kan selalunya akan terpengaruh dengan iklan-iklan yang hebat-hebat. Okay. Pengiklanan menyampaikan maklumat tentang produk baru di pasaran dan ini memberikan kesan kepada perbelanjaan pengguna. Okay. Bila marketing bagus kan, pengiklanan pun bagus, so dia akan menarik minat kita untuk membeli. Dan dia akan memberi kesan kepada perbelanjaan kita lah sebab kita membeli. Okay. So dia akan jadi perbelanjaan. Okay, perbelanjaan kita. Okay, yang seterusnya yang terakhir. Okay. Cita rasa dan segmen pasaran. Cita rasa dan segmen pasaran ni juga mempengaruhi. Okay, faktor mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Apa yang dimaksudkan dengan cita rasa? Okay, cita rasa pengguna sangat mempengaruhi. Okay, kehendak seseorang tidak terhad. Okay, manakala jumlah pendapatan yang terhad. Okay, oleh itu pengguna akan berusaha untuk membelanjakan pendapatan untuk membeli barang atau perkhidmatan yang dapat memenuhi cita rasa agar mendapatkan kepuasan yang maksimum. Okey. Cita rasa pengguna ni dia juga berbezalah mengikut kaum, umur, jantina, saiz pendapatan dan juga lokasi. Okey. Okey, ini dia bagi contoh lah. Okay, kalau masyarakat Melayu dan India dia lebih suka makan makanan pedas. Okay, tetapi sekarang masyarakat Cina pun makan pedas juga kan sekarang. Okay, so dia tidak juga dia ikut macam ni kan. Dia ikut cita rasa seseorang tu, individu. Okay. So cita rasa seorang individu tu dia memang sangat-sangat mempengaruhi lah. Okay. Kalau seorang pengguna tu dia mementingkan kesihatan. So dia akan banyak membeli atau perbelanjaan untuk produk yang suplemen atau apa-apalah vitamin kan. Okay. So dia lebih kepada membeli bahan-bahan produk kesihatan. Itu juga adalah cita rasa. So cita rasa pengguna ni dia pada individu lah. Okay. Tapi dia memang sangat-sangat mempengaruhi. Okay. Okay. Segmen pasaran pula. Apa yang dimaksudkan dengan segmen pasaran? Okay. Segmen pasaran bermaksud membahagikan pasaran kepada sub-unit yang kecil. Okay, berdasarkan kumpulan pengguna tertentu. Okay, sebagai contoh, sebuah syarikat yang mengeluarkan bijirin sarapan, okay, dia akan menghasilkan produk untuk golongan pengguna tertentu. Okay, yang inilah. Okay, dia bagi contoh. Segmen pasaran bijirin sarapan, dia banyak. Okay, first, kemungkinan untuk makanan seisi keluarga. Mudah dibawa, memberi tenaga, membantu untuk yang berdiet dan khas untuk kanak-kanak. Okay. Itu adalah contoh untuk segmen pasaran bijirin sarapan. Okay. Alright. Berapa sudah? 8.40. Okay. So ada masa lagi. So ini subtopik yang last lah untuk hari ini. Okay, sedikit saja. Okay, subtopik 3.3.6 dia berkaitan dengan kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Cikgu rasa ini pun tidak masalah lah dengan kamu. Okey, kaedah pembayaran untuk pembelian barang dia ada dua lah. Okey, kamu bayar secara tunai, secara kredit, secara online. Okey, so itu adalah kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Lebih-lebih lagi sekarang lah. Okey, kamu tidak dapat mahu terlampau pergi
terlampau keluar kan. Sekarang kamu lagi lah kan PDPR. Okay, so pengguna dia mempunyai dua pilihan pembayaran untuk pembelian yang dilakukan, iaitu secara tunai dan kredit. Okay. Ini cikgu rasa okey lah, kamu tahu siap ni. Okay, bayaran secara tunai. Okay, bayaran tunai bermaksud pelanggan membayar dengan wang tunai sebaik sahaja menerima barang atau perkhidmatan. Okay, so kamu bayar secara tunai lah. So ini adalah apa kelebihan dan kelemahan apabila kamu membayar tunai. Okay, ini adalah kelebihan dia lah. Harga lebih murah kerana tidak melibatkan unsur faedah. Okay. Kalau kredit, kamu ada faedah. Okay. Kelebihan berbelanja secara berkhidmat, berhemat, pengguna membeli barang secara tunai. So bila ada tunai tu di tangan, kamu akan lebih berbelanja ikut keperluan kamu, apa yang kamu ada. Okay. Itu maksudnya berbelanja secara berhemat lah. Okay, pengguna mungkin menikmati diskaun tunai apabila membayar secara tunai. Kemungkinan akan mendapat diskaun tunai. Kadang-kadang sesebuah tempat kamu beli, dia akan bagi kamu diskaun, tapi kena beli secara tunai. Okay. Bayaran tunai diterima secara meluas berbanding belian kredit. Okay. Ini biasalah kalau di supermarket pun bayaran tunai lebih diterima secara meluas lah. Kalau di tempat tu supermarket, kalau di tempat kedai yang sangat kecil, kadang-kadang dia tiada mesin untuk kamu masukkan credit card kan, kamu kena bayar tunai. Okay. Lepas tu barang terus menjadi hak milik pembeli kerana harganya telah dibayar sepenuhnya. Okay. Apa kelemahan dia? Tidak dapat menikmati barang mewah seperti barang kemas kerana kekurangan tunai. Okey, itu adalah kelemahan dia. Ini sebenarnya kan logik saja. Kamu boleh, kalau sekiranya ada soalan, kamu boleh fikir secara logik lah. Apa kelemahan bila kamu bayar tunai? Apa kelebihan bila kamu bayar tunai? Okey, alright. Okey, so yang ini adalah bayaran. So macam mana pula bila kamu membayar secara kredit? Apa yang dimaksudkan bayaran secara kredit? Dia bermaksudnya bayaran yang ditangguhkan untuk sesuatu tempoh masa tertentu. Namun pengguna boleh menggunakan barang sebelum menjelaskan harga penuh. Dia macam ansuran lah. Okay. Okay, ni juga ada kelebihan dan kelemahannya apabila kamu membayar secara kredit. Okay, at least kamu tahu apa kelebihan dan apa kelebihan untuk kamu kalau kamu guna secara kredit, apa kelemahan dia. Okay, ini kamu boleh baca sendirilah. Okay, cikgu yang pertama sajalah. Okay, kelebihan dia, bayaran secara ansuran dia lebih meringankan beban kamu sebagai pembeli sebab kamu tidak perlu bayar sekaligus. Contohnya lah kan, harga barang tersebut 2,000. Kamu bayar sekaligus secara tunai 2,000. Okay. Itu adalah maksudnya di sinilah. Okay. So bila kamu bayar secara kredit, maksudnya kamu tidak, maksudnya meringankan beban kamu lah. Kamu bayar secara bulanan, ansuran. Okay. Itu kelebihannya lah sebenarnya. Okay. Apa kelemahan dia? So bila kamu bayar secara ansuran, biasanya kamu akan dikenakan faedah. Okay. Pengguna terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi kerana dikenakan faedah. Okay, selalunya, contohnya beli perabot kan. Okay, perabot tu sebenarnya bernilai 2,000. Kalau kamu beli cash atau tunai, kamu bayar 2,000 sedepuk. Bayar RM2,000 kan. Tetapi bila kamu bayar secara kredit, sebenarnya walaupun dia meringankan beban kamu lah untuk bayar secara ansuran, tetapi bila kamu kira balik kan berapa yang kamu bayar, kemungkinan harga dia akan jadi 2,500 atau 3,000 secara total.
Kalau kamu bayar secara ansuran, itu sebenarnya dikenakan faedah. Okay. So dia tidak akan macam contoh harga RM2,000 perabot kan. Then kamu mau bayar selama 1 tahun. Okay, contohnya 1 bulan 200. Okay, ansuran sebab kamu bayar secara kredit. Tapi cuba kamu kira 200 darab 12 bulan kamu akan bayar berapa sebenarnya? Kamu akan bayar 2,400. Maksudnya 400 tu adalah faedah. Okay, sebab sebenarnya harga dia adalah RM2,000. Itu adalah kelemahan bayaran secara kredit. Tetapi dia meringankan beban kamulah untuk membayar terus atau sekaligus 2,000. So dia ada pro and cons lah untuk kamu menggunakan kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Okay, bayaran secara tunai dan bayaran secara kredit. Kalau online tu masih lagi secara tunai lah maksudnya. Okay. Ni dia maksudnya secara kredit. Bila kamu bayar ansuran, kamu akan dikenakan faedah. Okay. So itu maksudnya bayaran secara kredit. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada hari Rabu. Okay. Alright, thank you. Thank you, cikgu. Sorry lambat masuk tadi. Thank you, cikgu. Okay, bye. Thank you, cikgu. Okay, welcome. Bye-bye.